bermasalah dengan kita punya tak boleh masuk exam dan sebagainya hanya disebabkan berbagai masalah berkaitan dengan attendance. Okay. So tak naklah itu yang jadi punca masalah. So tolong ingat kepada rakan-rakan kita yang ada kat luar sana, masuk kelas macam biasa. Tolong jaga kelas awal pukul 8 ni memang biasalah. Kita pun faham. Saya pun cuba juga rush sebab nak kena ada kat office dan bersiaran terus dengan you all. So it's quite a challenge juga pada saya. Pada yang sama, kita nak highlight pada hari ni kita nak lihat apa yang sedang berlaku dalam dunia yang ada sekarang. Walaupun kita nak pergi ke nota, sebelum kita pergi ke nota, kita nak first kali saya nak ingatkan, kita nak cuba bincang perkara yang latest apa yang sedang berlaku. Apa yang you all rasakan yang sedang top of your mind sekarang ni, ataupun yang paling you all dengar dalam radio ke ataupun lihat dalam televisyen dan sebagainya. Boleh saya dapatkan feedback? Can I get some feedbacks from you guys? What is the latest news so far? Anyone can ni siapa-siapa kelas rap boleh tolong saya? Rap. Saya ke sir? Ya. Rap tolong saya. Boleh Carikan saya beberapa orang yang sesuai untuk bagi some ideas. What is the most current news sekarang ini? Saya nak berapa orang? Pasti kat siapa-siapa? Nur Syafiqah. Syafiqah, are you in? Ya, saya, sir. Boleh Syafiqah, bagi idea sikit. Tak tahulah siapa current issue sekarang. Alamak, tak tengok berita dunia ke? Alahai. Berita semasa ke? Takkan dah boring sangat nak tengok dunia semasa ni? Apa yang anda tahu sekarang ni yang sedang sibuk diperkatakan ataupun sedang hangat? Tak tahu? Tak tahu, sir. Aduh, hai, dunianya hanya dunia dia saja. Okey, pas pada orang lain. Tolong lihat dunia. Pas kat siapa? Sekejap. Khairunisa. Nisa, boleh? Ya, saya, sir. Okey. Nisa, tolong share kalau boleh, what's the latest news yang ada yang awak dengar dalam 1-2 hari ni ke ataupun semalam ke malam tadi ke? Apa yang terkini? Berita dunia ke, berita yang apa yang sedang berlaku sekarang ni? Saya tak tahu lah, sir. Any specific news, bukannya kita nak cerita spesifik pasal ni. Apa-apa yang you all dengar ni? Tak ada pengetahuan. Pas pada budak lelaki ke? Ada yang melihat dunia? Kejap. Khairuddin? Herudin ada ke? Herudin boleh ke? Tak ada lah Nisa. Pas seterusnya. Seterusnya orang lain. Mustaqim. Ya, saya. Boleh bersiaran. Kalau boleh bersiaran, boleh sharekan berita dunia sekejap. Apa yang best yang dalam 1-2 hari ni yang keluar berita ni? Last saya tengok berita adalah tentang Russian War. Good. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Russian War. Okay, antara Ukraine dan juga Rusia yang sedang berlaku sekarang ni. Ada yang kata it's a losing war, ada yang kata tak patut berlaku, macam-macam idea kat luar sana. Okay. And can anybody tell me who's winning, who's losing? Mustaqim, pas kat orang lain.
Mustaqim, boleh pass kat orang lain? Okey, jap. Uh, Syafiq Daniel. Syafiq Daniel, ada ke? Ha? Siapa yang menang ni dalam perang Rusia dan Ukraine ni? Aduh. Rusia kot tu. Aduh. Ha? Rusia kot. Rusia? Ha. Football malam tadi ke? Bola ke pegang ni? Yang mana satu? Aduh. Hal berkaitan pegang. Perang ni. Ada rasa siapa-siapa yang sebenarnya menang ke ataupun kalah ke macam mana sekarang ni? Tak. Ada nampak kemenangan? Tak ada nampak kemenangan? Macam mana? Tak ada, tak ada. Tak ada siapa menang Okey, Tak okey, ada. okey. Pas kat siapa-siapa? Soalan lagi. Siapa? Aiman, Aiman. Aiman ada? Man, sila main. Jemput masuk. Tak ada siapa menang ke? Tak ada siapa menang Bau bola pun ataupun berkaitan dengan perang Okey. Thank you very much perkongsian pagi ini walaupun ringkas saja. Kita nak ceritakan sedikit tentang apa yang sedang berlaku di dunia ni. Ini berkaitan dengan strategi juga strategi dunia apa yang sedang berlaku dan kita yang di dalam dunia ni apa yang kita perlu lihat, kita buat apa dan sebagainya, kita kena faham. Okey. Kalau you all ada mendengar dan perasan ada satu berita juga yang berkait juga dengan berita perang itu juga, iaitu kenaikan harga minyak yang asalnya sebelum perang harga minyak hanyalah sekitar 32 US dollar satu tong, telah meningkat antara mula-mula 32, 36, akhirnya permula perang harga minyak melonjak 300 US dollar setong. Minyak sekarang terlampau mahal. Kenapa perkara ini berlaku? So ramai yang mungkin tak tahu what's going on, apa kena-mengena, apa dan tak kisah tentang ni. Kenapa pula kena naik pula harga minyak? Tak pasal-pasal ni, perang kat seberang sana, apa kena-mengena pula kita kat sini? Kita perlu jelas walaupun perang di luar sana, Rusia merupakan pengeluar minyak kedua terbesar selepas Middle East kawasan Middle East, Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya, kedua terbesar. So maknanya if you take out Russia from the equation, dunia terpaksa mencari minyak daripada orang lain. Dan mereka bertindak sedemikian disebabkan mereka kata tak setuju dengan tindakan Rusia memasuki Ukraine dan mereka cuba boykot, ambil tindakan supaya tidak membeli ataupun tidak mau support apa-apa bisnes dengan Rusia. So kononnya boykot, tetapi akhirnya yang untung sekarang ni masih lagi Rusia. Okey, harga minyak terus naik. Okey, dia pengeluar terbesar dunia. Jadi kita yang di sini yang tak tahu cerita, kita lihat RON 95 masih lagi RM2 mesin. Tetapi realitinya kerajaan terpaksa membayar berbilion-bilion ringgit untuk mendapatkan sumber minyak untuk kegunaan domestik. Okey. So ini memberi kesan pada dunia dari segi dunia perkapalan. So dunia perkapalan juga terjejas disebabkan oleh harga minyak yang terlampau mendadak. Dan ini juga pernah berlaku juga disebabkan kalau kita ingat beberapa bulan yang sebelum ni somewhere in the middle of 2021, yang mana sebuah kapal yang bernama MV Given milik kepunyaan Evergreen, okey, telah tersadai di mana? Di terusan Suez okey, dekat Suez, dan menyebabkan pada setiap hari ia tersangkut di situ. Rata-ratanya dunia kerugian sebanyak 10 bilion US dollar sehari. Okey. So tragedi tersebut memakan banyak hari dan akhirnya seluruh dunia merasai dia punya kesannya disebabkan satu kapal tersangkut dekat terusan Suez tu. Isunya ialah
adakah isu kapal terlampau besar, isunya ataupun terusan Suez tu dah makin sempit, ataupun mereka besarkan lagi. Okey. Adakah itu persoalan sekarang ini? Okey, sehingga kan bagaimana saiz biji kapal boleh menyebabkan the entire terusan stuck, tak boleh masuk kapal disebabkan ianya tersadai di kedua belah arah perjalanan kapal. Okey. So itu sedikit tentang berita yang kita ada hari ini. Saya nak stop video saya nak share sekejap kita punya nota. Okey. Share the full screen. Alright. Okey, ini kita lihat apa yang berlaku dekat sini. VLCC finds another time low as Baltic Aframax lift crude tankers. Okey. Kita lihat untuk kapal-kapal minyak sekarang ni mula merasakan harga-harga minyak terlampau tinggi, mereka terpaksa turunkan harga. Okey, turunkan harga untuk membolehkan perjalanan operasi dijalankan. Namun demikian, this strategy cannot last for long. Setakat mana mereka boleh tampung atau memberi subsidi ataupun nak cover the losses just because harga minyak yang terlalu mahal. Okey, so perlunya ada satu penyelesaian. Okey, so Russia's oil exports down 30% as EU energy sanctions seem as inevitable. So keadaan di Europe masih lagi tidak ada satu penentuan lagi. Okey, berbalik kepada nota kita, kita nak lihat apakah itu yang dipanggil sebagai corporate strategy dan sebagainya. Kita mula kena lihat dulu apa itu competitive advantage. Okey, iaitu dari segi apakah kelebihan yang diperolehi by being superior dari segi performance berbanding kita punya competitor. Okey, contohnya dia bagi kat sini Google, Pfizer. Okey, Pfizer tu mungkin orang dah ingat kerana kita ada isu COVID dan sebagainya. Duk basketball ni, masa buku ni dikeluarkan, itu yang perkara yang merupakan perkara yang paling top sekarang masa tu. So what is strategy? Is a goal directed action to gain and sustain competitive advantage. Itu yang nak dicapai. So strategi ini secara amnya kita nak capai supaya kita berada di atas competition kita. Supaya kita boleh berada dengan competitive advantage tu, kita kekal dalam kedudukan yang pertama tanpa diganggu oleh pesaing-pesaing yang luar. Okey. Namun demikian, kita tak boleh masukkan bahawa ianya perlu bersifat zero sum game. Okey. Maknanya orang lain pun tak boleh menang. So dia ada juga keadaan yang mana win-win situation. Okay, requires trade-off for strategic positioning. Okay, so perlu ada trade-off untuk kita pastikan kita punya posisi itu berada di kedudukan yang teratas. Okay, so kita boleh jelas. Okay, what strategy is and what strategy is not. Okay. Dari satu segi, ranking in every money the firm gets, itu bukan strategi. Okay? Itu ialah orang kata kecairan dalam syarikat. Okay? Itu adalah kecairan dalam syarikat. It is not the only, orang kata, the penentu kepada kejayaan sesebuah syarikat. Dia mungkin akan dilihat dari segi performance syarikat, dari segi harga saham mereka, okey, apakah kedudukan harga saham mereka, apakah persepsi masyarakat terhadap produk mereka dan syarikat tersebut, itu mempengaruhi dari segi apakah yang dimaksudkan sebagai good strategy. So kalau kita katakan hanya berdasarkan bottom line margin, okey, bottom line margin, ada yang untung besar hanya untuk satu masa yang singkat. Okey, macam apa yang berlaku sekarang ni yang kita sebut tadi, harga minyak naik sampai 300%. So 300% itu merupakan keuntungan yang mendadak secara tidak langsung bagi industri minyak. Okey, mereka boleh jangka keadaan itu hanyalah temporary. But what is happening, suddenly masalah tu dah mula escalate, dah makin panjang. Okey, so memang kita patut katakan perang antara Rusia dan Ukraine patut ditamatkan dengan segera supaya dunia dapat kembali semula beroperasi seperti biasa. Why? We have just gone through 2 years or 3 years of COVID-19 pandemic yang mana hampir seluruh dunia hampir lumpuh disebabkan
COVID, dan itu merupakan satu perkara yang paling besar so far yang menyebabkan the whole world economy terpaksa ditutup disebabkan keadaan itu. Okay, so operational effectiveness, okay, kita boleh berjaya mengurangkan kos per unit kita semakin rendah juga dianggap strategi, tetapi on a long term 50-50. Okay, 50-50. Okay, sebab kenapa saya kata 50-50, teknologi kadang-kadang bersifat double edged sword. Okay, maknanya it cuts both ways. Teknologi ni ada kalanya kita boleh dapat double in terms of kita punya profit margin kita boleh dapat kita ke depan dari segi teknologi, tapi dalam masa yang sama teknologi juga mungkin akan membataskan kita dalam pelbagai perkara. Okey, banyak bisnes yang juga tak perasan masalah disebabkan teknologi, they suffer because of greenhouse effect. Okey, masalah berkaitan dengan green economy, kita tak nampak benda ni. So ini yang kita nak berkatakan tentang yang pertama sekali, what is strategy. Okey, anda boleh sambung pembacaan anda. Kita dah, walaupun kelas kita agak ringkas kita pada hari ini, okey, tetapi kita nak menjelaskan what's happening in the world secara langsung akan menjejaskan anda di sini sebagai seorang pengguna, seorang pelajar, sama ada anda realize ataupun tidak. Okey, harga tambang bas naik, harga yuran sedikit naik ke mungkin ataupun beberapa perkara yang you all biasa beli dalam harga yang sekian banyak, sekarang pun telah mula meningkat harganya. Dan ini tak dibantu dengan media sosial yang orang kata berbolak-balik dengan beberapa isu. So kita lihat dalam media sosial terlalu banyak spiking. Bila mana sesuatu isu mula menaik, it sparks interest dan terus die off bila another isu pula naik. Okay, so kita sebagai pengguna jangan terlampau orang kata terikut-ikut dengan media sosial, cara mana mereka menyampaikan berita, because kita tidak pasti apa yang mereka sampaikan itu benar ataupun sebaliknya. Okay, so kita kena pasti dulu yang benar itu adalah berita yang sah, yang sahih datang daripada media saluran. So mungkin ada yang akan kata, oh ini propaganda kerajaan, mungkin satu cara dia nak kawal dan sebagainya. Believe it or not, kerajaan mungkin akan bersifat demikian. Namun demikian, dan orang kata conservation kepada investor untuk memastikan tidak terlampau orang kata menonjol sangat, sehingga kan kalau kita terlampau tak kontrol, investor juga mungkin akan keluar daripada negara dan tidak akan ada peluang-peluang kerjaan, new technology develop dan sebagainya. Kita juga akan jumut dari segi ekonomi kita. Okay, so saya tinggalkan dulu pandangan anda pada yang ini. Kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Saya tahu kelas yang sejam ni agak ringkas, memang susah kelas pagi, namun try your best. Okay, try your best untuk kita bersama. So sebelum kita tinggalkan kelas, kita nak tanya dulu, ada isu yang nak dibangkitkan? Ada persoalan ke buat masa ni? Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Tak ada ke? Tak ada Okey, kita tangguhkan dulu untuk hari ini punya. Okey, dan kita akan sambung untuk kelas seterusnya hari besok ke? Besok kelas kita, bukan kan? Okey. Hari Selasa nanti, hari Isnin. Ya, Okey. Rabu sir. Rabu kelas kita. Okey, kita akan sambung untuk kelas yang 2 jam. Dan kita akan bincang lebih panjang lagi tentang apa yang masuk ke strategi. Okey, sebagai permulaan, berkaitan dengan anda punya soal jawab yang kita you all tanda itu, macam mana strategi anda untuk mendapatkan A untuk kelas ini? Bergantung. So anda kena tahu macam mana nak buat. Alright. So thank you very much. Thank you for joining me untuk hari ini. Okay, sekian saja daripada saya. So bye bye. Terima kasih, sir. Thank you, sir.